Hai, Assalamualaikum. Nama saya Afiq Nazar. Saya seorang pengusaha gerai Grill Heaven dan saya berumur 29 tahun. Hai, saya Ilyas Arif. Saya seorang tukang masak untuk gerai Grill Heaven dan berumur 21 tahun. Pendapat saya lebih kepada memilih individu lah. Sebab kalau kita pilih parti ni, dia lebih menyeluruh kan. Kita tak boleh pinpoint adakah orang yang masuk tu adalah orang yang betul, yang macam apa dia orang cakap, menolak rasuah, semua orang yang clean lah kan. Saya lebih pilih pada individu lah. Saya pula memilih parti ini kerana partinya secara menyeluruh akan mentadbir kerajaan, akan membentuk sebuah kerajaan untuk mentadbir negara. Jadi katakan kita memilih, kita dari golongan minoriti dalam suatu tempat itu, tetapi dari segi pentadbiran atau pembentukan kerajaannya, parti yang berlawanan yang menang. Jadi bagi saya itu satu pendekatan yang amat merugikan lah bagi saya, kerana atau tokoh pemimpin saya yang pilih untuk kawasan saya tidak dapat memberikan suara pendapat saya untuk berlangsungkan ke dalam Dewan Parlimen lah. Saya rasa betul. Sebab dalam kawasan Bangsa Babel ni, kalau kita nak ceritakan, dia lebih kepada kawasan yang terletak di bandar-bandar, betul tak? So dia lebih banyak multiracial lah. So dia banyak bilang kaum yang kita tak semestinya Melayu saja. So dah ada 3 bangsa tu lah, bangsa Cina, India, Melayu. So mungkin ramai takkan menyokong PAS kerana dia adalah satu parti politik yang lebih kepada Islamik. So kalau kita tahu kawasan yang privilege ni pun Melayu tak berapa ramai, semua pun bekerja, semua lebih ada pendapatnya sendiri yang mungkin parti PAS tidak ini sangatlah kan. Sebab parti PAS pun dia ada banyak restriction, dia ada banyak limitasi dengan kaum-kaum lain. Contohnya macam cara pemakaian, kaedah dorang tengok wayang dorang tak boleh campur semua. So dekat kawasan-kawasan ni dia lebih tidak ngam lah orang kata kan. So itu pendapat saya lah. Saya ada pendapat lain lah daripada Ilyas. Kerana bagi saya parti politik ni mungkin salah satu platform yang sangat subjektif. Ia tidak mungkin cenderung sangat kepada keagamaan, ataupun mungkin dia lebih sekarang ni pada dunia zaman sekarang ni lebih pada apa yang parti politik tu, what can the party give to you, macam the contributions, segala pendapat atau dia mungkin apa yang boleh beri pada orang, pada society lah kan. So kalau bisa kata, kalau PAS sekalipun tiba-tiba announce kata dia nak bagi mungkin RM500 sebulan untuk golongan-golongan yang memerlukan dana tu, tak kira position society dia, barangkali orang-orang yang memerlukan wang itu, walaupun dia bukan agama Islam, tapi dia akan sokong PAS juga kerana give out atau dia punya privilege tu lah, reward tu. So bagi saya parti politik tak memberi peranan yang sangat besar sangat. So it's more of what the political party can give to the rakyat. Sebenarnya untuk menjawab soalan tu, sebelum tu kita perlu lihat adakah yang telah memerintah negara kita betul-betul menerapkan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran mereka. Barangkali ya, barangkali tidak. Itu sekali lagi terpulang pada individu. Kita tidak hak untuk menuduh sebarangan. Tapi dari persepsi pandangan luar, malangnya tidaklah. Jadi soal yang bisa kata pemimpin isu pemimpin yang seharusnya menegakkan agama Islam dalam pemerintahan dan ada yang membantah secara langsung atau tidak, itu mungkin tidak memberi apa-apa kesan sangat. Yang sekarang ini kita lihat apa-apa prinsip ataupun apa-apa manifesto yang dikeluarkan memberi manfaat dari segi kewangan atau dari segi kelangsungan hidup masing-masing. Tapi sayangnya penerapan nilai-nilai agama Islam tu tidak diberi perhatian yang menyeluruh dalam aspek memilih parti kerajaan yang kita nak adakan untuk negara itu.
Ini memang ada aspek-aspek unsur ketandusan moral, ketandusan amalan agama Islam dalam diri mereka. Jadi ini akan mendatangkan satu fenomena yang akan memberi cabaran yang sangat besar pada umat Islam. Dan kalau kita tidak memberi pendekatan atau tidak menghentikan pesongan tu, aspek pesong tu, ini akan membawa padah pada agama Islam lah secara menyeluruh. Jadi menyentuh sedikit tentang aspek golongan bangsa bubble ni, lebih kesamarataan yang kita hendak dalam semua society kita lah kan. Sebab kalau ada jurang perbezaan yang terlampau jauh antara satu sama lain juga akan menimbulkan banyak masalah. So mungkin kita boleh kurangkan sikit jurang itu dan kesemua rakyat Malaysia dapat menikmati kemewahan negara inilah sebenarnya. Negara Malaysia ni mewah ke? What's my comment about this? Untuk anak-anak muda yang kat luar sana tu lah kan, do a lot of reading. Buat banyak-banyak membaca sebab it's coming close kan. This GE is really coming close. So make sure you guys vote for the right one lah. Kita vote yang betul, yang boleh membimbing kita. Banyak membaca lah kan. Politik ni senang saja. Dia memang reading. Sebab kita tak tahu parti ni buat apa, dia macam mana, dan semua kita tak tahu. Still very new. So can learn. Sekarang I think in social media days ni, you have podcast to learn about politics. You have your elders to learn from, kan. Your parents pun, your mak bapak pun, kita boleh belajar dari orang kan. Take some info from them, kan. Make sure you guys vote. Memang hak bersuara untuk kita semua. Memang kita tak dapat nafikan yang kenapa golongan muda telah memilih untuk tidak menyertai proses pengundian ini. Saya tak salahkan mereka. Kerana apa? Bila kita lihat pada peristiwa Sheraton Move yang berlaku semasa MCO itu sendiri, amat mengecewakan saya juga sebagai seorang yang berusia 29 tahun ni, yang sememangnya sepatutnya saya ada semangat berkobar-kobar untuk memberikan suara pendapat saya untuk pemimpin saya, tapi malang sekali saya rasa ketandusan integriti itu terlalu mendalam untuk kita reversekan balik. So dalam hal itu saya rasa mungkin saya juga berpesan pada diri saya juga untuk banyakkan membaca juga, untuk mengetahui apa yang boleh sebenarnya kita lakukan untuk Malaysia, daripada hanya angan dan impian saja, atau hanya di manifesto saja.